Hai sayang-sayangku semua. Welcome to Celoteh Adria, di mana Adria akan share macam-macam cerita yang menarik, yang sensasi, yang mencuit hati, yang pastinya akan seronok korang dengar sebab ia adalah pengalaman tentang Adria dalam industri hiburan dekat 18 tahun dan juga cerita flashback sedikit sebanyak tentang Adria supaya anda dapat kenal Adria dengan lebih rapat lagi, okey? Pengalaman yang Adria share dengan korang adalah untuk tauladan, untuk entertainment, tak ada niat nak aib sesiapa, just cerita untuk kita belajar dari pengalaman Adria. Adria pun macam recap balik and then kata remind myself lah kan. Okay? Alright, apakah episod Celoteh Adria kali ini? Celoteh Adria hari ini kita cerita pasal orang kata kerja dengan family ataupun kawan rapat yang kita anggap macam family, ini bahaya. Kenapa bahaya? Tak elok ke? Habis tu nak kerja dengan orang kita tak kenal? Habis tu macam mana? Kerja mungkin bekerjasama ataupun buat bisnes ke apa ke. Kadang-kadang dengan family ni bahaya, ataupun dengan kawan yang kita rapat dengan family kadang-kadang bahaya. Sebab kadang-kadang setengah orang dia tak faham tau. Bila katakanlah ada kawan ni buka kedai makan ke apa semua, buka bisnes ke, kita support lah kawan kita. Contohnya dia buka kedai makan. Okay. Kalau kita boleh pergi kedai makan orang lain, bayar harga biasa, kenapa kita nak pergi kedai makan kawan kita, kita nak minta free? Orang tu buat bisnes banyak duit tau, keluar untuk buka modal apa semua. Lepas tu korang datang, kira kau belanja Bila nak belanja aku ke kedai kau? Orang tu baru nak start bisnes tau. Kalau you tahu, orang yang nak buat bisnes, diorang nak balik modal apa semua, the first few years tu is a gamble. Belum tahu lagi balik modal, boleh orang kata selalunya, orang kata high risk untuk lingkup. Kita bukan nak support dia, kita nak melingkupkan bisnes dia, nak makan free je selalu. Tak malu kan? Tak malu dok. Tak elok buat perangai macam tu. Kita support lah, kita promote, kita tolong kawan-kawan. Bukan kita menjahanamkan bisnes kawan-kawan. Kan? Nak makan free je. Agak-agak lah. Betul tak? Selalu dia dengar macam tu. Dia one time tu, bukan nak cakap dia bagus lah, tapi dia macam fikir tau. Because benda tu is reality. Kalau you buat bisnes, orang lain yang mana pernah buat bisnes, you nak support orang tu. Sebab you tahu, the risk is high, banyak effort you nak buat semua ni. So, the first few years, kata memang paling critical untuk either menunjukkan bisnes tu akan maju ataupun jahanam. So kita sebagai kawan-kawan, kalau betul you kawan, kalau betul you family, you nak support, you nak orang tu berjaya. Bukannya dengki. Itu yang payah tu. Kalau sejenis dengki, bukan kawan-kawan je, kadang-kadang family pun ada, atau kawan yang rapat konon macam family. Dalam diam kadang-kadang, tidak semua, ada yang perangai macam tu. Sayanglah kalau macam tu kan. And then ada one time ni, dia tak tahulah. Mungkin orang yang dalam industri perfilman yang buat video editing akan faham apa yang dia cakap. Orang selalu fikir, record video senang je, kamera on, down. Macam edit video macam edit gambar. Memang taklah. Banyak kerja tau. Kau setakat shoot 2-3 jam macam tu, kau nak charge berapa ribu pula. Kawan-kawan kot, free lah. Agak-agak. Kalau katakan you buat wedding ke, you buat event ke apa, you boleh bayar orang 3-4 ribu untuk video. Tapi bila saudara mara ke, kawan-kawan rapat ke, kau belanja lah, kau sponsor lah. Tak pun 500 cukup lah. 500 tu kerja untuk orang yang pegang je video, pegang je tak gambar, tak edit, tak apa tau. Nak edit equipment apa semua tu, pengalaman orang tu. Katakan orang tu ada skill yang gempak. You ingat skill yang gempak tu free, mean nothing. Cannot lah like that. Ada one time ni dulu. Biasalah bila bila you rapat, you fikir macam sap-sap soy lah kan. I paling pantang bila kita janji. Kadang-kadang kita fikir kita buat kerja dengan orang yang rapat, tapi tak buat black and white. Bahaya. Sebab janji mulut tu dia boleh buat lupa. Kadang-kadang tu yang sedih tu. Orang rapat dengan kita boleh buat perangai macam tu tau. Ya Allah. I dengan husband I ada studio kat rumah where kita orang shoot, tapi you tak lighting, equipment apa semua bukan free. And then bila you guna studio 1 jam dah berapa? Kalau the whole day sampai ke malam dengan on aircon, dengan light apa jadah apa semua, lepas tu bila ramai-ramai apa semua, bawah buka aircon, atas buka aircon, electricity shoot up the roof.
Oh, nak bayar lebih kurang 500 je. Agak-agak lah. You faham tak? Macam sap-sap soy lah. Dan 4 hari ke 5 hari ke. They don't think about that, you know. Tak fikir yang benda ni. Oh, lepas tu kan, oh tak, nanti kan kita buat gini-gini. Lepas tu top up dengan shoot dekat event, dekat apa, the whole day shoot dekat ni semua. Lepas tu nak edit lagi apa jadah semua. Kita kira package. Tak payah risau sebab bila yang you buat macam ni, kita akan promote you gini-gini. Lepas tu I ada contact my friend ni, dia ada company nak buat gini-gini, dia nak buat drama series untuk dia punya ni. Tapi tak ada real tau. Saudara juga ni, saudara I ni gini. Oh, okey. Lepas tu bila habis tu bayar sikit je. Lepas tu dah lah kerja masa orang kata memang macam orang gila punya kerja. Nak edit, nak cepat ni apa semua. Lepas tu bila tahu mana dia? Tak ada pun nak buat video. Oh, company I pun nak buat video gini. Lepas tu senyap. So itu semua janji manis, janji palsu di ingat kita ni. Benda tu sedih tau. Benda tu sedih sebab kita bekerja tau. Kita jangan ambil orang kata ringan keringat orang, quality orang bekerja. You faham tak? I pernah ada this girl lah. I tak kenal this girl sebenarnya. Kononnya kawan yang bawa projek ni. So kita kenal dengan this girl, lawa orang dia. Nak suruh buat video untuk produk dia apa semua. So lepas tu dia nak buat grafik apa semua kejadah semua. Okay. Lepas tu bagi orang graphics work bukan grafik design yang poster tau. Video graphics yang ada animation bagai semua. Okay, so dia bagi tu semua. Okay, mula buka harga katakanlah 3,000 macam ni. Oh, tapi bila kalau harga you tinggi, you nak demand, nak edit gitu, nak gini, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba macam, oh nak 2,500 je lah. Oh ni dah bajet rendah gini. Tapi minta macam-macam. Lepas tu dia jadi orang tengah. So I macam, come on lah, you know, ini kita nak minta lah deposit juga ni semua. Sekali sebenarnya dia buka harga dengan Minah tu tinggi gila, 4,000 lebih ke 5,000 macam tu. Patutlah Minah tu demand macam-macam. Oh, and then I cakap, model yang dia bagi ni tak berapa nak lawa lah. I cakap kat Mamat ni lah. I cakap tak berapa nak lawa lah. Macam, you know, sebab produk ni nak kata skincare, nak bagi fresh apa semua ni semua kan. Untuk make up pun jadah biar cantik lagi ni kan. So kenalah something orang kata yang nampak muda ke apa semua. And I cakap lah yang this girl yang owner dia ni cantik. I mean, why not ni? Foto boleh tak? Mamat tu boleh cerita kat owner dia. Oh, Adrian cakap model yang you ambil ni tak cantik. Patut dia jadi model. I pula. Kononnya I nak promote I jadi model. Bila masa tu I cakap macam tu. Nasib baik Minah tu text I dekat. And then I ada kadang-kadang Mamat tu call, I tak nak angkat tau. I WhatsApp kat dia. So, apa I cakap, ada bukti. So, Minah tu tak ada phone number I. So, dia macam pelik lah kenapa lambat apa semua-semua ni kan. Lepas tu dia message I dekat Instagram. So, I cakap lah, oh gini. Dia tanya, berapa you charge kan? Dia tanya. I cakap lah, Mak, okay, tak adalah gini. I cakap lah, sebab bila nak minta lebih ni, I dah bagi 4,000 ni, I dah bagi. Sekalian minta lah duitnya. Mananya top up yang ni. Rupanya Mamat tu, bila Minah tu dah bagi duit lamsam, Mamat tu dah guna dah. Like a like tinggal suku je dia bagi kat kita orang. Suku So macam dah tak ada duit lah dia nak bayar kita orang. Lepas tu boleh pula. Dia kata tak apa, you buat dulu, lepas tu finish ni and then later baru I bayar. Jangan percaya benda tu. Dah lah tak ada black and white. Lepas tu dia cakap macam tu kan, tak ada. No money, no work. Kita orang bagi preview, tunjuk kat dia, tu ya bahaya tau. So kena bagi preview, tunjuk kat dia. Okay, lepas tu baru you bayar. Apa ni, you kena bayar baru kita lepas. Oh, lepas tu dia nak angin dengan I lah, apalah ni semua lah. I macam, come on. Dah 2 kali kita buat mock-up video kadang-kadang projek sebelum ni, senyap. Adakah projek tu dapat korang shoot senyap-senyap? Wallahualam. Antara kita dengan dia dengan Allah je lah, kita tak tahu. Tu ya kadang-kadang bahaya bila kawan kata, babe, kita ada projek besar tapi tak ada black and white. No, they cannot. Kawan macam mana kenal lama pun kena ada black and white. Family ke, saudara mara ke, kena ada black and white. Sebab kalau janji mulut je, janji manis semua sakit hati lepas tu. You all, kita buat kerja ria-ria ni. Ingat apa? Kita kambing, makan rumput je boleh. Vegetarian. Vegetarian pun makan sayur pun still money you need, you know. What? Sakit hati. Adrian pernah kecil hati gila. And that girl, nasib baiklah that girl direct dengan I cakap, I tak pernah cakap macam tu. See, I cakap nasib baik I dia screenshot tunjuk kat dia.
Oh, Minah tu angin lah semua-semua. Dapat payment balik. Oh, lepas tu dia lagi, and then sebelum ni, dia selalu kutuk-kutuk I dekat Minah tu. Macam kutuk husband I macam ni memang problem kan. Dia memang problem production. Okay, I ni nak kira baik, nak bagi dia kata peluang bisnes semua-semua sebab ni. Padahal mamak tu outasing tau. Lepas tu, dia sebenarnya berangan selalu hin-hin konon nak couple dengan Minah tu. Tolonglah, Minah tu high class gila kot, cerdiknya orang. Okay, mamat ni putar belit, putar alam satu dunia. Aduh. And then, orang kata, lepas tu dia ada hati nak minta pinjam lagi ke Minah tu duit. And that girl cakap, bukan tu kali pertama dia pinjam duit. Cakap, bawa malu lah kau ni, bawa perangai macam ni, ya Allah. And dulu, masa saya kenal dia sebelum ni, I kenal dia sebab syuting lah kan. Lepas tu, dia pernah bertunang tau. And then, tunang dia cantik lah, sweet lah ni semua. And then, but the thing I tak suka dia selalu put down tunang dia depan kita. Buat dirty joke semua macam, like, you know, macam Minah ni aku tak kisah semua. Macam, apa punya orang treat orang macam tu That's why kadang-kadang, bila kita nak buat bekerja, kita tengok cara dia. Kalau cara dia treat orang macam tu, maknanya dia tak respect orang, dia akan buat benda sama kat you. Dia tak respect you. They just know how to take. Kalau you jenis baik, jenis ni, lagi dia. Oh, dia ni boleh aku makan ni, boleh ni. So, janganlah percaya ayat janji manismu ni. No. Sorry. And husband I sebelum ni, husband I ni jenis macam very soft spoken, very hardworking. So, kadang-kadang orang selalu take advantage. Tu panas. So, macam no, put your feet down because you know the quality that we give. Kita buat kerja dengan separuh hati. Kau kata sepenuh hati tau. Bukannya separuh jalan nak whatever lah kan. Tapi kan, tapi bayar biar quality lah, ikut quality. You get me no? So benda tu yang orang tak faham. Edit gambar sekejap je, but still work. Edit video banyak kerja juga. So lagi banyak kerja lah, to be honest. Lagi banyak kerja. And there's a degree of level of quality juga. So you kena bayar ikut quality, ikut idea, ikut all that. And then another project pula ni, mamat ni I kenal dia dah lama tu. Dah lama I kenal dia. And dia jenis yang cakap lembut. Yang ni memang I tak nampak. I never saw this coming. Kadang-kadang my friend pernah cakap, Adria, jangan fikir kalau you tak sampai hati nak buat kat orang, orang tak sampai hati nak buat kat you. That's not the case. That's why kena berhati-hati. Kadang-kadang orang nampak kelebihan you, dia nak mempergunakan you, nak squeeze you so that they get more out of you. You know? Allah, apa makan. Cakap banyak. Okay, sama balik. So, adalah this project tu buat. Okay? And I dapat banyak sponsor supaya I dapat orang kata, walaupun sebab bila benda ni di sub project, maknanya dia yang keluarkan bajet, tapi dia yang orang kata kita orang yang buat kerja A to Z. Of course lah 50% dia makan like nothing, like untung bersih baiknya. Yang buat kerja, yang bayar kru, yang apa semua kita orang. So A to Z kita orang handle. So to me it's okay. And then but I still want the quality of the project to be orang kata tinggi. Tapi cost tak berapa tinggi sebab I nak kena bayar dia lagi kan, nak bagi orang kata profit kat dia lagi. So I dapatkan sponsor. Banyak sponsor. Tapi apa yang I janji pada sponsor ialah kita akan buat video, kita orang kata promote lah. So win-win something like that. So dia sebenarnya office yang kita shoot dia tu, office dia nothing you all. Yang ada studio je. Yang lain tu orang kata you masuk macam orang baru pindah shop lot yang tak ada apa-apa. Dia punya apa yang buat apa nama, dinding pun jahanam, lantai pun tak ada apa. So everything we had to do from scratch. Jadi bila I kena bayar kru extra untuk buat semua-semua tu, and then I pula bodoh tak I bayar dulu. Maknanya yang tu patutnya separate daripada projek tu. Oh, dia dah masuk sekali, nasib lah. Tak nak bayar. Oh, tak nak bayar extra, tu nasib masuk sekali yang cost.
Agak-agak lah. Siap dapat perabot free dekat office tu. Sedangkan office tu nothing Dapat sofa, dapat meja, dapat apa pokok, apa jadah, wallpaper, curtain 5,000, wallpaper 5,000, kiri kanan depan belakang. Kata one side 5,000 belum, you know. So curtain I rasa kan total curtain kat 20,000. Wallpaper kat berapa puluh ribu. So the tempat tu sebenarnya office dia daripada bodoh bongok je with the furniture everything 50-40k easy kat situ je. Tapi tak bersyukur lagi, nak perah aku lagi, tak nak bayar gitu gini. Adrian masa tu kan macam kecil hati gila tau. Macam bro, aku kenal kau lama dulu, kita kerja sama-sama, kita pernah pernah sama-sama mengeluh bila orang kata ada producer tak bayar kita, bayar kita sikit, lambat-lambatkan payment. Engkau dah jadi producer, tiba-tiba kau pula nak orang kata tamak haluba, nak makan air ni semua. Lepas tu ada lagi satu projek sepatutnya kita buat sekali. Okay? Maknanya sebenarnya ada 3 projek. So satu tu direct dengan dia, satu lagi dengan kawan dia lain. Lepas tu I dapat sponsor juga di semua. Tapi yang tu bayar straight daripada sana. So sepatutnya I ada bagi portion dekat dia. Okay, sepatutnya. Okay. Tapi I dah settle yang ni semua. I cakap yang ni payment settle. Lepas tu ada lagi satu projek yang I dah dapat dah sponsorship apa semua, nak shoot everything. Tapi orang kata the first payment yang untuk I buat kerja, untuk dapat sponsor apa semua, nak cut down cost ni, dia tak nak bagi. Dia tak nak bagi. Dia kata alah setakat bagi surat. Bagi surat. Connection tu apa? Ya Allah, kita rasa macam penat tak? Kita buat kerja bergigil sebab kita nak quality. Sebab nama kita kan. Orang kita nak lah buat elok. Lepas tu dia fikir macam apa yang aku dapat? Aku nak perah. Oh sebab bajet lari lah. Sebab projek lain burst. Itu masalah I ke projek lain burst? Betul tak? So macam ya Allah, kenapa orang tak boleh bekerja dengan jujur? Penatnya kadang-kadang penat. Bagi I, you nak tamak haluba duit bagaimanapun, kalau you orang kata take advantage kat orang, perah orang, keringat orang, tak bayar orang betul-betul, hidup you tak berkat tau. Mesti ada je. You dapat duit banyak ni, pak, kereta jahanam itu, jahanam ini, keluar balik duit. Betul tak? Betul. Yang dulu yang sebelum ni tu, yang patut bayar I tu, bukan dia miskin, apa gedana, kaya bagi nak rak. Dia punya own business gini, nak janjin I buat video nak gini-gini. Lepas tu senyap. Janji manis. Di mana? Enggak ada sih. Janji saja supaya you buat kerja elok. Lepas tu, sadaqallah azim. What? I did say that? No. You still tak faham? You see? That's why kita kena ada black and white. Kena ada. Yang hari tu, I buat projek dulu baru keluar black and white. So, dia bolehlah tukar-tukar suka hati dia nak ni semua. Very the dodgy. Hari tu, I sampai kena, orang kata pergi ke orang kata, bahagian kerajaan ni lah. Nak jadi saksi apa semua. So, I tak nak kena tipu. And then, memang projek yang second yang I shoot yang ni semua patut I kena bayar portion. Tapi kenapa I tak bayar yang tu? Sebab bagi I, kerja yang di other projek ni yang sepatutnya dia bayar, yang I cancel ni, dia langsung tak nak bayar I. So portion yang itu, kira yang ini, yang kau tak nak bayar aku ni, aku dah buat kerja yang ni, yang itu kerja I. Sebab benda tu tak kesampaian sebab engkau cakap kau tak cukup duit lah apa janda, aku tarik balik projek. Itulah kadang-kadang, bila kita bekerja dengan orang, kita fikir macam, lah kawan, tak apalah. Kita orang kata lebih kurang lah. Tak boleh. Sebab kadang-kadang dia akan ambil orang kata peluang. Take advantage. Mempergunakan you. Dia tengok apa kelebihan you boleh buat. You gini. Okay, aku janji apa yang dia nak dengar. Tapi sadaqallahul-azim. So, itulah yang sedihnya. Kadang-kadang orang yang kita tak rapat ni boleh pula kerja elok. Apa janji buat? Orang kata ada seorang producer seorang lagi ni, I tak pernah kerja dengan dia, tak pernah kenal macam tu. Tapi dia kata okay, sebab you dah buat gini-gini, I bagilah dulu yang ni, portion ni. Katakan last payment 20%, katakan 20% ke last payment, tapi dia bagi another 10 dulu supaya you ada sikit duit lah ni. Tengok, baik tu, berhati perut tau. Tapi dia ni sebab dia ambil banyak sangat projek, so dia nak rolling duit sana, rolling duit sini. So kita orang lah yang orang kata raya makan tak makan, bayar dulu orang lain, kita yang sakit jiwa.
Oi, saya cakap, kalau you tak ada duit lah, you bagi I lah. Itu, you perabot semua tu biar I jual. Tak nak bayar sangat duit aku. Tapi tak apalah. Itu antara dia dengan Allah. Betul tak? Janji kita tahu insya-Allah kita buat kerja dengan elok. Tak apalah. Orang kata lama you dah kecil hati sampai tak ada nak dengar nama dia. Sebab rasa macam sampai hati kau buat aku macam ni bro. Kau boleh lepak office kau, aku tahu tak segala yang dalam office kau tu siapa yang mengadakan benda. Tapi setengah orang dia tak ada perasaan bersalah. Tidak ada. Bagi dia, too bad. I yang bagi peluang. Without my idea, everything, it doesn't happen. So, kita bekerjasama. Bukannya I tak present projek tu. Kalau I tak present, I tak ada idea tu, projek tu tak dapat juga. Yes, you bagi I peluang. And I bagi you peluang dapat juga dengan idea I yang diorang suka. So, it's a win-win. Orang kata dua-dua stage. And then another one ni. Oh Allah, yang ini memang I kecil hati juga. Lama I tak bercakap dengan orang tu. Lama lah, tapi lepas tu I macam I jenis yang tak boleh nak berdendam lah. Forgive and forget lah. Malas lah nak cakap banyak. Akan lantak lah. Even yang seorang lagi tu pun, kalau I jumpa pun I tak ada nak macam I hate you semua, tak ada. Sebab I bukan jenis yang suka benci orang. Kalau kita benci orang sakit hati, dia makan hati tau. And then it will, orang kata benda yang negatif untuk diri you. So kita macam forgive dia, bukan sebab that person deserve it, tetapi sebab kita nak tenang. Kita nak hidup tenang. We want to be peaceful. Kita tak nak any negative vibe, any negative thing inside ourselves. Tak nak, kan? Okay. Macam projek yang patutnya orang ni nak bagi projek untuk buat video untuk kedai dia. Okay? I kena ada rapat, jadi I tak berkira. Nak buat ni semua, buat photoshoot semua benda semua ni, okey. Lepas tu bila nak buat video, projek video. Harga murah gila, harga orang kata harga kawan-kawan now dah. Okey? Nak tolong So, lepas tu lepas tu dia nak gini kata bila nak buat? Nanti dulu nak kena cantikkan kedai tu dulu, nak kena upgrade dulu semua. Okey, apa kata I tolonglah you, I belanja sikit lah photoshoot. Okay, projek tu based on video. I belanja sikit photoshoot. Belanja, okay? Lah, bila belanja sikit bermakna mungkin 20 produk. Betul tak? Ali tak 100 lebih barang. Tak habis lagi. Ada lagi hari, tambah lagi. Siap hantar barang pun semua. Menjadi-jadi barang ni. Dan gambar tu nak edit juga. You tahu tak, kalau you buat photoshoot kat studio proper kan, kata produk pun semua, satu produk RM20. So, kalau 100 produk, berapa? Tak 2,000. Kalau 200 produk, sebab satu produk tu ada berapa different colour, gini. So, banyak kerja tau. Banyak kerja. Siap I jadi talent lah, apa, husband I jadi talent, kita buat, orang kata, macam-macam benda lah kita buat apa semua tu kan. So, lepas tu, bila tarikh nak buat video shoot tu, tak cakap-cakap sekali, okay next week kita ni. Time tu kita dah ada projek lain kot, agak-agak lah. And then I cakap harga ni dah naik dah ni. Sebab video gambar banyak gila, barang ni apa semua, edit bagai semua banyak kerja. Ni video lagi apa semua. Lepas tu I cakap tak boleh lah tarikh tu ni. I cakap sorry. Kena juga ni angin mama. Okay, bak balik lah duit. Bak balik duit. Habis barang yang dekat 200 barang yang kita photoshoot je edit tu apa? Hang bayar 50% tu kira duit tu dah tau. Orang kata tak, kurang daripada, sebenarnya yang you bayar 50% tu kurang daripada, sebab patutnya 50% tu ialah video. Tak masuk gambar, tapi gambar tu dah beranak-ranak apa semua. I kata, ya Allah, serius lah. And I dengan tak kisahnya nak promote barang-barang kau apa semua, sebab fikir kita rapat macam family. Kita tak berkira. You faham tak? So bila benda tu jadi, kita kecil hati tau. Kecil hatinya, ya Allah, kecil hatinya sampai hati kau buat aku macam ni kan. Lepas tu dengan husband aku, sekali aku heret buat kerja ni. Kita orang nak makan apa? Rumput ke? Nak minta balik duit. Memang hangin lah. Masa tu hangin gila-gila. Dan memang salah I. Sebab I rapat juga dengan dia, tak pernah I kasar, I cakap kasar.
Oh, dia pun kecil hati. Tapi dia tak nampak salah dia nampak salah I sebab I cakap rasa. And then lama tu dia rasa bersalah, dia tegur I balik. Tegur, I pun tak adalah. Macam I cakap lah, I forgive lah. Nobody's perfect kan. So lama-lama okay. Tapi sampai situ sajalah. Memang aku tak nak kerja dengan kau dah. Aku tak buat kerja dah. Tak boleh buat kerja macam tu. Yang I kecil hati sebab apa tahu? Dia kalau dengan customer dia semua, kesian lah, tak apalah, I bagi diskaun lah, apalah, okay lah, I ni. Dengan customer kau tak berkira dengan aku, kau berkira dengan aku, kau take advantage, kau pijak-pijak. Ini yang kata, bagi betis nak peha. Ini bukan nak peha dah ni. Ini nak pancung kepala. Bukan I bagi betis dia nak peha. Dia siap nak kaki, tangan, kepala semua dia nak. Tak boleh lah macam tu, you all. Betul tak? Kita ada macam ni, we have to have a balance. Macam mana kita nak orang kata nak bagi. Kita tak boleh nak ambil sampai tak menghargai kerja orang tu. Betul tak? And I rasa ramai orang kat luar sana yang rasa benda sama. Kita tolong kawan-kawan kita lagi dia nak take advantage, Dia tak boleh, you all. Nak time COVID ni kan, time kata job tak banyak apa semua, ramai orang pun tak banyak kerja. Lepas tu nak bagi harga murah-murah. Somehow rather kan, I tak tahu kenapa orang selalu fikir ala art ni ala siapa-siapa boleh buat. Kalau siapa-siapa pun boleh buat, tak gunalah dia pergi art school, you all. Tak gunalah dia belajar grafik, belajar video apa jadah, tak gunalah. Seperti mana pekerjaan lain, kalau you ada pengalaman dan you ada education, skill you, diorang akan bayar tinggi tau. You maknanya you ada degree, you ada skill, you ada pengalaman kerja dahsyat, confirm dia bayar tinggi. Tapi kalau you kerja dari bawah tapi tak ada, orang kata pengalaman je tapi tak ada, orang kata teori, orang kata tak ada education, as in you tak belajar benda tu, by right dia tak akan bayar tinggi. Because and then some bukan semua, jenis yang pengalaman I kerja dalam industri ni dah 10 tahun, dah 20 tahun, tapi kat situ je. Sebab dia tak evolve. Dia tak cuba benda baru. Dia tidak, you faham tak? So jadi macam mana you nak cakap you hebat? Sebab ada pernah husband I panggil lah editor yang utai-utai semua nak buat orang kata magazine ni semua, nak tolong dia edit. Dia dah buat template dah, gini. Tapi dia orang tak boleh lagi nak buat. Dia rasa macam, complicatednya. Serius lah. Lepas tu ada satu ni, projek ni. I nak suruh you ambil kawan I jadi director. Okay, sekali dia tengok treatment tu, director tu jen. Sebelum ni I buat projek, tak adalah macam ni banyak segmen. Apa sebab banyak sangat segmen ni? I cakap, sebelum ni I buat projek, kalau interior rumah tu sebenarnya dah cantik. Lepas tu I buat dia jadi tak betul. Lepas tu kita kononnya cara dia atur barang dalam rumah tu salah. Lepas tu kita elokkan balik. Menipu tu, itu menipu namanya. Memanglah satu hari satu episod, bermakna kalau 13 episod 13 hari je. Tak payah sponsor, tak payah kru ramai. Senang kan? Bajet rendah gila. Tapi bayaran tinggi daripada RTM. Kerja senang you all. Tapi kualiti kah yang diberikan kepada penonton? Adakah penonton tengok ada banyak benda yang dia boleh belajar? Jadi tak payah research, tak payah banyak kerja. Tapi bila tengok treatment kita, bukanlah I nak cakap treatment I gempak sangat. Tak, bagi I, biarlah I buat kerja lebih. Tetapi insyaAllah I cuba sedaya upaya nak bagi kualiti kepada penonton. Supaya penonton tengok, aku ada belajar something lah. Benda ni menarik lah. Dia ada buat research pasal colour. Pasal gini. So benda kualiti, jadi orang suka. Rasa macam, dan dalam masa sama Adria buat research, Adria pun belajar. So banyak benda yang kita boleh give. Bukannya seronok je tengok benda ni, entertainment only, but then zero. I tak nak macam tu. Jadi, dan bila projek ni projek baru, kita naklah tunjuk pada TV station yang kita ada sesuatu yang berbeza yang kita boleh berikan kepada penonton. Dan insya-Allah kalau benda tu good and great, orang nak lagi, orang nak tengok lagi, kita buat lagi, kita boleh produce lagi, betul tak? So quality will give you, biarlah kita kerja lebih sikit, tapi janji kita tahu yang kita bagi quality yang bagus, kita puas hati. Buat kerja biar puas hati, bukannya sap-sap lah janji kita untung banyak. Ada pantang buat kerja macam tu.
Serius. So bila director tu tengok treatment terus jam husband I tanyalah. Lepas tu husband I jadi DOP dulu. Patutnya projek tu. And dia akan edit. Okay, nanti apa treatment you macam treatment macam ni. Okay, this is the segment semua. So you nak shot yang macam mana gini nak bincang lah kan. Orang kata 2 hari sebelum shoot ke apa, so kita meeting. Director tu jam Kenapa dia jam? Sebab sebelum ni dia punya orang kata treatment bila dia buat shoot apa-apa yang jenis straightforward, simple. Bagi dia cakap, I letak kamera, I pacak je. Biarlah cameraman yang I direct macam, okay, action, cut, itu je. Dia tak ada fikir nak berkarya. Kalau drama pun, you tak boleh letak je kamera kat situ. You kena ada movement, kena ikut jalan cerita, kena ada planning yang betul. Magazine lagi lah. And then, dia tengok segmen banyak. Nak kena mengecat. Kena ada wallpaper. Apa DIY project. Apa ni? Macam complicatednya. Kenapa? Tak boleh tukar ke? Tak boleh simplekan lagi? Kepala otak dia nak tukar time tu. Kalau you hantar projek kat RTM dah tengok you punya, orang kata, what do you call that? Kalau TV station mana-mana lah. Dah cakap, ada berapa banyak segmen. Macam ni treatment dia. You dah mock up video macam ni. You kena buat macam tu. You tak boleh suka hati bapak nak tukar je. Betul tak? Mana boleh? You dah katakan bagi kat klien. You cannot just change suka hati you. You kena ikut seperti mana yang klien nak. So bila dia cakap itu, dia jam kan. Dia jam, so shot macam mana you nak gini. Banyak benda teknikal. Kalau you director yang hebat, you akan tahu macam-macam technical term. Ini tak director bila my husband cakap dengan the other cameraman cakap gini, dia terus jam Sebab the other cameraman tu daripada Astro. Jadi orang gempak-gempak. TV station gempak ni, kalau orang yang pengalaman lama, dia orang sikit gempak. So dia bila ditanya macam tu, kalau director yang tak biasa direct ataupun orang kata sebelum ni dia direct benda simple, bila dapat orang yang berpengalaman tanya soalan terus jam, terus tarik diri, ambil apa? I tak faham lah, I tak faham dengan orang tu. So lala husband I yang direct. So nak orang kata nak dijadikan cerita lah. Bukan I nak cakap husband I hebat lah, tidak. Tapi ramai orang dalam industri yang merasa benda sama. Di mana bila you buat kerja dengan research apa semua. Husband I nak kata dia pernah shoot ke magazine sebelum ni? Tak. Tapi dia akan buat research segila-gila. Macam dulu kita orang tak ada duit nak beli kamera gempak, so kita orang sewa. Jadi bila you sewa, you kena sewa, dia akan bayar sewa 24 jam. Okay? So, kadang-kadang katakan shoot tu ambil 8 jam. So, husband I akan ambil masa yang lain tu. Kadang-kadang dia tidur lewat sebab dia nak biasa praktis dengan kamera tu. Supaya dia nak faham. Sebab lain kamera, lain perangai. Apa yang you research dekat YouTube, you kena, orang kata, belajar nak get used to it. So, he use that time. So that dia tak adalah, orang kata, kekok pula tiba-tiba shoot kan. Tak tahu perangai semua. So, benda-benda tu kenalah. So, that is the thing. Yang orang don't get it. Yang main suka hati je. Suka hati lah, tak apalah. Buat simple-simple je. Bagi I, kalau you buat kerja dengan sepenuh hati you research, you do your best, barulah you rasa bangga. It's like my baby. You know, that is my work. Bila you buat kerja, I banyak pengalaman ni. Tapi kerja semua sap-sap-soy, whatever lah. Sebab apa? Connection kuat. Ayat manis kuat. Tapi quality? Haram. Jadi ke manakah? Tak ke manakah lah jawapan dia. Ya, itu realitinya. So, in life, I hope that kalau macam bila you budak-budak muda, you tengah belajar, bila time cuti kan, seeloknya you buat internship. Maknanya orang lain cuti semester tu you pergi belajar kerja part time dekat, katakanlah you nak buat advertising, you kerja kat advertising firm, buat part time ke, you know, jadi intern lah kan. Semua tak kira lah apa orang kata you punya bidang. Sebab bila you dapat you learn kat situ, you will do better. Dulu masa zaman ITM, Idris selalu jadi toyol untuk senior. Toyol orang panggil toyol sebab apa tau? Sebab you tolong senior dengan kerja-kerja dia macam benda-benda yang simple, tapi dalam masa yang sama you akan belajar apa yang dia dah belajar. Skill-skill dia share, dia tak lokek lah. Bila kita baik dengan senior ni semua tu. So, bila turn you nak buat projek you dah ada pengalaman. You dah ada banyak benda yang you will implement. So, obviously you can do your work better. Betul tak? Itu yang kita nak. Kita nak kita jadi setara macam Mak Saleh punya level, macam Hollywood, macam you know Bollywood. Kenapa dia orang gempak, dia orang pergi big international? Sebab dia orang pergi quality, sayangku.
So kalau boleh kita buat kerja, biarlah dengan sepenuh hati. Dan bila kita buat kerja dengan sepenuh hati, kita dapat pahala tau. Sebab apa yang kita buat elok-elok, kita dapat pahala. Kalau kita buat kita nak untung, tapi kita nak take advantage dengan orang, tak dapat pahala, tak berkat. Serius tak berkat. Betul tak? Benda yang kita tak nak orang buat kat kita, janganlah kita buat kat orang. Orang buat kat kita, kalau kita, orang kata sebab tu kadang-kadang kita, baik kita pun kita kena berpada-pada. Tengok. Kadang-kadang kawan kita ni ayat manis nak mempergunakan kita. Itu reality dia. So, kita kena berjaga-jaga. Alright? Biarlah kita buat kerja dengan quality, bukan fikir quantity. So that kita kerja, kita show our best and be the best. Gitu. Alright. Okay, kalau korang suka cerita yang Adrian share hari ni, pastikan korang tekan butang subscribe dan juga notification button tu, supaya bila video masuk yang terbaru akan ting-ting bagi announcement kat you all boleh tengok cepat-cepat. Okay? Alright, kalau korang rasa macam ada kawan-kawan korang yang nak dengar cerita yang celote Adrian cerita ni, share lah kat diorang juga. Alright, hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam Celote Adrian. Take care, sayangi diri you, dan be safe and do your best in whatever that you do. Lots of love. Bye sayangku. Assalamualaikum.